A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Syahdan bermula sekurang-kurang mandi, yaitu meratakan air pada segala zahir badan bagi mayat. Kemudian daripada dihilang akan najis yang ada pada badan mayat, dan tiada wajib padanya pada mandi itu niat, dan sunat mengambil wuduk baginya bagi mayat, serta wajib niat padanya pada mengambil wuduk. Dan memada orang yang memandi akan mayat itu kanak-kanak, maka tiada mumayyiz sekalipun sah, dan orang gila, dan kafir, dan perempuan haid, dan nifas, dan jin, dan tiada memada mandi oleh malaikat bersalahan kapan dan tanam, maka memada keduanya daripada malaikat. Dan jika ditanam mayat dahulu daripada mandi akan mayat, maka wajib dibongkar akan perkuburan mayat, kerana memandi akan mayat, dan tiada dibongkar bagi kerana kapan dan sembahyang. Yakni dengan bahawa jika tak mandi wajib buka kubur, mandi dulu. Tapi jika tidak kapan, waktu tidak semaya, jika mudah, maka tak apa. Dan barang siapa uzur mandinya dengan sebab ketiadaan air, atau ia mati terbakar dan umpamanya, jika dimandi akan dia nasjaya luruh kulit mayat dan daging mayat, atau dengan sebab tiada hadir pada mayat yang perempuan itu malaikat laki-laki yang ajnabi, atau akasnya nasjaya ditayamun akan mayat dan disembahyangkan atas mayat, atau ada atas badan mayat itu najis yang tidak dimaaf akan najis, dan uzur menghilang akan najis, seperti najis yang di bawah kulub yang tiada dapat disuci akan maka kata Syekh Ibnu Hajar tayamum akan mayat dan disembahyangkan atasnya. Dan kata Syekh Ramli tiada tayamum akan dan ditanam akan dengan ketiadaan sembahyang atasnya atas mayat itu. Dan jika keluar najis daripada mayat, jikalau pada faradnya sekalipun, kemudian daripada mandinya, dan dihulu daripada kapannya, kata Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar, jikalau kemudian daripada sembahyang sekalipun, maka wajib membasuh akan najis. Kata jamak tak biasa ni. Jika keluar ia najis kemudian daripada sembahyangkan atasnya, maka tiada wajib menghilang akan najis. Jika berlumar ia najis dengan kapannya sekalipun, tidak. Yakni dengan bahawa jika najis keluar belum daripada sembahyang, wajib basuh. Jika keluar daripada sembahyang dah najis itu, maka tidak boleh tidak dibasuh. Bermula sekurang-kurang kapan, iaitu satu kain yang menutup aurahnya jua, atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Yang pertama itu hak Allah Ta'ala, dan yang kedua itu hak mayat, dan yang lebih daripada itu hak waris.
bermula yang terlebih afdal bagi mayat bermula yang terlebih afdal bagi mayat laki-laki itu di kapan dia akan mayat di dalam 3 helai kain yang bersamaan lebarnya dan panjangnya, yang menutup sekalian badannya, dan harus ditambah baju dan seban jadi 5 jika tiada ia ihram. Yakni mayat lelaki tidak diihram. Dan yang afdal bagi kalau jika ia ihram, maka kain ihram tu jadi kain kapan baginya. Dan yang afdal bagi mayat perempuan dan khunsa itu 5 lapis, iaitu 2 helai yang menutup sekalian badannya, dan kain pakai, dan baju, dan telagung. Telubung lah. Telubung. Kan lubung gapo baju cukup siap. Dan jika tiada dikapan dia akan mayat di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikapan dia dengan 3 lapis seperti laki-laki jua. Dan makruh dilebih dia akan kain kapan mayat itu daripada 5 lapis, seperti ditambah serual atau lainnya. Dan demikian lagi makruh kapan akan mayat itu dengan kain yang mahal-mahal harganya, itu pun jika tiada ada dusta itu waris yang mahjur atau yang gaib, dan jika ada maka iaitu haram melebih-lebihkan dan bermahalkan pada kapannya itu. Yakni kena pakai kain hak tidak agak kain biasalah. Dan dihimpun di dalam segala lapis-lapis kapan, dan sunat dihimpun di dalam segala lapis-lapis kapan, dan atas mayat itu akan hanu dan segala ditaruh lapis yang dikawal akan dia dengan hanut itu pada segala lubang-lubang dan pada segala anggota sujudnya dan sendi-sendi. Wallahu a'lam. Bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Pertamanya niat dengan hati, dan wajib disertakan dia niat dengan takbir yang pertama, dan wajib padanya pada sembahyang itu pada niat itu niat fardu jika yang sembahyang itu kanak-kanak yang mumayyiz dan perempuan sekalipun, kerana gugur fardu dengan keduanya, yakni mumayyiz dan perempuan, pada ketika ketiadaan laki-laki yang baligh. Tetapi yang gugur fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak laki-laki yang mumayyiz. Dan tiada wajib ta'ayyun mayat dengan namanya atau dengan laki-laki atau dan perempuan, dan jika dita'ayyun akan dia dan tersalah ia padanya dan tiada disyarat kepadanya dengan kata ini mayat upamanya, maka tiada sah sembahyangnya. Inilah lafaznya usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Dan wajib bagi makmum niat mengikut imam atau niat berjamaah dengan imam. Rukun yang kedua nya berdiri betul bagi yang kuasa berdiri jika yang sembahyang itu kanak-kanak dan perempuan sekalipun. Rukun yang ketiga
4 takbir dan sunat angkat 2 tangan padanya pada takbir seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga. Dan jika melebihi ia daripada 4 takbir, jika dengan sengaja sekalipun, maka tiada batal sembahyang selama-lama tiada i'tikad ia akan batalnya sembahyang dengan dia dengan takbir itu, dan tiada membawa kepada berturut-turut angkat 2 tangannya. Rukun yang keempat membaca Fatihah dan yang afdalnya dibaca akan dia Fatihah kemudian daripada takbir yang pertama, dan harus dibaca akan dia Fatihah pada takbir yang kedua, dan yang ketiga dan yang keempat, dan tiada wajib tertib antaranya. Dan antara zikir yang pada takbir itu tak ada wajib antara Fatihah dan antara zikir, malaikat pada salam maka iaitu wajib tertib antaranya, antara salam dan Fatihah, yakni kata salam lepas daripada takbir yang 4 baca Fatihah lepas tu salam, bukan wisalam lepas tu baca Fatihah, maka itu tidak memadu. Rukun yang kelima salawat atas Nabi kemudian daripada takbir yang kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, dan yang terlebih akmal iaitu salawat Ibrahimiyah yang dibaca akan selawat ini pada tahiyat akhir. Rukun yang keenam doa bagi mayat kemudian daripada takbir yang 3, dan disyaratkan padanya pada doa itu doa yang bangsa akhirat, dan ditentu akan dia doa bagi mayat yang kita sembahyangkan atasnya, sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu atau Allahummarhamhu, dan yang akmalnya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barada wa naqqihi min khotoyahu kama yunaqqi as-sawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Dan rukun yang 7 memberi salam, iaitu tertentu ia kemudian daripada tertentu ia beri salam itu kemudian daripada takbir yang akhir. Dan sunat dibaca dihulu daripada salamnya Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa ikhwanina alladhi nasabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Bermula sekurang-kurang tanam akan dia akan mayat di dalam satu lubang yang menegah ia lubang akan zohir bau pecah-pecah mayat itu, dan menegah ia lubang akan dibongkar oleh binatang yang buas. Bermula yang akmal iaitu diluas akan kuburnya dan di dalam akan dia qadar seperti nujungan dan kunjunglah, dan lihat itu afdal daripada syak jika keras bumi itu, dan jika berlihat ni makna kata buat uya di tepi, gali turun waktu gali dal lekok masuk itu sikit, dan jika kambur ia maka afdal syak daripada lihat buat tepi itu, maka
lihat ya, baca lihat, yaitu digali, ditaruh, rusak, kubur yang pada pihak kiblat, qadar lulus barang mayat di dalamnya, dan syak yaitu gali pada pertengahan kubur seperti parit, qadar luas barang yang di dalam baring mayat di dalamnya juga, dan wajib dibaring akan mayat itu di dalam keduanya dua lubang, dan wajib memperhadap akan muka mayat dan dada mayat kepada kiblat, kemudian ditutup akan keduanya itu, yakni dua lubang itu dengan papan atau lainnya, dan dikambus akan kubur itu dengan tanah. Dan sunat membaca talqin, artinya mengajar akan mayat, kemudian daripada sempurna tanamnya. Tanbihun, dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi segala laki-laki dan makruh bagi perempuan, dan sunat memberi salam atas mereka itu, yakni kubur-kubur orang Islam, dengan kata assalamu ala ahli dari minal muslimina wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiquna as'alullaha lana walakumul afiyah. Dan sunat bagi kita yang hidup membanyak membaca doa dan bersedekah dan bagai-bagai kebajikan, hadiahkan pahalanya kepada mayat, kerabat kita dan lainnya daripada muslimin, kerana sekalian mereka itu berkuburan. Ahli kubur itu sangatlah berhajat kepada doa orang yang hidup. Demikianlah yang disebut akan dia di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Wallahu a'lam.